tengok, dia tengok pantulan cermin di handphonenya tu, dia nampak seperti ada orang. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Haikal. Dia ni dari Semenanjung. Dia diarahkan ke Kota Kinabalu, Sabah untuk berkursus. Berkursus, kira macam syarikatnya hantar dia lah. Jadi dia sampai di airport KK lebih kurang pukul 6.30 petang. Jadi dia terkejut. Ya, di KK ni, di Kota Kinabalu, 6.30 petang sudah gelap. Kalau di Semenanjung dia cakap masih terang benderang. Di Semenanjung sekitar mau dekat jam 8 gitu baru gelap. So dia sudah tempah satu hotel. Okey, hotel tu dikatakan hotel tu masih baru. Saya nak boleh beritahu lah apa nama hotel tu. Jadi dia dapat check in di tingkat 11 hotel tu. Jadi dia ndaklah malas mau keluar malam. Jadi dia sudah memang tapau KFC siap-siap. So dia malam tu dia mau rest sajalah di bilik. Esok dia cakap baru dia macam makan di luar dengan cari kawan dengan kawan-kawannya lah. Jadi malam tu dia selepas dia mandi, selepas solat, dia pun baring di katil sambil on TV. Dan dia pasang Radio Era, Era Sabah. Kan ada macam channel di TV tu kan. Jadi sambil dengar lagu, sambil dengar Radio Era, dia macam sambil juga tengok YouTube lah di handphone dia. Tiba-tiba channel Radio Era tu dia macam tiba-tiba mati. Ya. Jadi dia heran, kenapa tak ada sound, hilang channel ke apa kan. Kemudian TV tu dia keluarkan sound macam yang TV yang tergendala yang gitu kan. Dia cakap, tergendala pula dia cakap. Jadi bising lah. Jadi dia cuba slowkan. Tapi bila dia dengar betul-betul seperti ada orang bercakap, dia cakap, mungkin DJ radio kali kan. Dia cuba besarkan lah. Dia cuba besarkan. Dia dengar suara orang bercakap, tapi bukan DJ radio. Dia seperti orang bercakap mengira nombor 4 9 3 2 1. Dia cakap, apa benda ni? Dia cuba besarkan lagi, 6 9. Begitu. Apa nombor rekor kah? Dia cakap. Tiba-tiba telinga dia seperti ada orang kacau, macam yang kuis begitulah, yang dia cakap, dia pun terkejut. Siapa kacau telinga kan, dia cakap kan. Kemudian siaran TV tu sekali lagi. Kemudian dia terus off. Dia cakap, siapa kacau telinga kan? Dia tengok begini, tiada je orang. Dia macam berdebar sudah. Bulu rumahnya sudah meremang. Dia cakap, takkan hotel ni berhantu, dia cakap kan. Lantaklah dia cakap. Jadi dia tak hirau. Dia tengoklah handphone dia sambil tengok YouTube. Dia sambil tengok TikTok. Dia tengok. Tengah-tengah dia sambil dia asyik dia menengok, tengok TikTok, tengok yang lawak-lawak kan, dia kata-kata sambil dia ketawa lah. Kan kalau kita tengok handphone ni, depan handphone kita ada cermin kan, cermin. Jadi kita boleh nampak pantulan di belakang kita. Jadi tengah-tengah dia tengok pantulan cermin di handphonenya tu, dia nampak seperti ada orang tengah melihat, sama-sama melihat sama dia melalui handphone. Dan dia terasa macam ada bahang panas di belakangnya. Dia tengok, siapa di belakangku ni kan, dia cakap kan. Astagfirullah. Dia cuba perhati. Dia cakap begitu kan. Tak ada juga orang, ya. Kemudian telinganya sekali lagi di quiz. Dia cakap kan, sudah dia cakap kan. Memang di hotel memang ada sesuatu yang dia cakap. Kemudian dia rasa macam yang panas lah, macam keliling bilik tu dia rasa macam panas, macam seperti ada sesuatu dalam bilik tu. Dia cakap, confirm. Dia cakap, bilik hotel di berhantu. Dia cakap, bagus aku turun pergi lobby. Dia cakap, biarlah aku tidur di lobby. Tak boleh aku tidur di bilik ni. Dia cakap. Dia pun ambil kadnya, keluar dari bilik hotel tu dan terus menuju ke lift. Lari-lari anak lah, sebab dia takut sudah. Beg dia, dompet dia semua tertinggal. Yang dia bawa kadnya saja. Dia sampai di lift, dia mau turun lah pergi lobby kan. Lift tu lambat tutup. Kan yang lift sudah buka, dia sudah masuk, belum tutup. Kenapa lambat tutup ni? Dia tekan yang close lah. Tiba-tiba lift tu seperti ada orang masuk.
Macam ada macam tiba-tiba macam yang berat kan, yang gitu kan. Tapi tak ada orang. Dia cakap, kenapa macam ada benda masuk ni kan? Dia tekan tutup, lift tu tertutup. Jadi dia sendirian di dalam lift. Jadi dia pergi ke belakang sekali. Dia tidak mau ada nanti benda tu ada di belakang kan. Dia pergi belakang. Tapi dia sudah tidak selesa. Lift tu berhenti di tingkat 9. Dan lift tu terbuka. Ting. Dan terbuka, tapi tak ada orang masuk. Tiada orang masuk. Dan sekali lagi seperti ada benda lagi berat masuk dalam lift tu. Gitu. Dan lift tu tidak tertutup. Dia tekan tutup, tidak tutup. Dan dia rasa seperti ada orang dalam lift tu. Dia cakap, sudah. Dia cakap kan, mau keluar kah? Dia cakap kan, mau stay dalam lift tu. Belakang, tak aku tahan. Dia cakap, dia keluar. Dia pergi lari terus ke tangga bomba. Ya, dia lari. Dia tidak hirau sama lift tu. Sebab dia rasa macam lain sudah. Jadi dia turun melalui tangga dari tingkat 9 tu lah. Dan semasa dia turun, ya, dia terdengar suara yang sama macam yang dalam radio. 9, 8. Begitu. Woi, dia rasa, tapi suara tu dalam bisik lah. Tak lari dia guys, ketakutan guys. Sampailah ke lobi. Dia rasa lega. Dia cakap kan, tengok di lobi tu ramai orang. Ada orang tengah duduk minum kopi, ada orang lalu, ada orang baru check in. Tapi dia nak mau tunjukkan lah dia ketakutan. Nanti dia cakap, orang takut pula. Jadi dia berfikir, dia cakap, aku kena check out juga lah. Aku tak boleh lah di hotel ni. Jadi macam mana aku mau check out ni? Dia cakap kan, dia dapat satu idea. Dia bagi tahu kunci hotel tinggal dalam bilik. Jadi dia panggil housekeeping lah untuk temankan dia. Jadi dia beritahu lah di kaunter tu, dia cakap kunci bilik dia tinggal. Jadi satu orang housekeeping lah temankan dia. Jadi housekeeping tu temankan dia sampai ke bilik dia tingkat 11. Tapi housekeeping tu hanya senyap, tidak bercakap apa-apa. Sampai di bilik, dia cakap, okey, dia buka sudah pintu tu. Tuan, saya pergi dulu nanti lu. Kau jangan pergi dulu, dia cakap. Housekeeping tu. Aku kemas barangku dulu. Dia kemas semua barang-barangnya. Dia mau check out terus guys. Dia sudah kemas. Dia keluar beg dia, ambil dompet dia, dia keluar. Jadi housekeeping tu cakap dengan dia, kenapa ni bang? Abang sudah kena kah? Dia cakap. Macam marah lah si Haikal ni kan. Dia cakap, apa maksud kau? Dia cakap, yalah, dia cakap kan, sebab sebelum ni bukan abang saja dikacau. Hampir semua orang yang tinggal di kawasan tingkat 11 ni memang diganggu. Kau sudah tahu, dia cakap, hotel Lembah Hantu. Kenapa lah kamu biarkan begini? Aku mau check out juga, dia cakap. Jadi si Haikal turun terus check out. Dan dia komplain lah apa yang berlaku. Tapi pihak manajer hotel mempertahankan yang dia cakap itu hanya hayalan, tidak ada apa-apa. Jadi nasib baiklah hotel tu dibayar oleh syarikat dia. Dan dia terpaksa keluarkan duit dia sendiri untuk cari hotel yang lain. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Ismail. Keluarga si Ismail ni, mereka tinggal di quarters balai polis. Okey. Jadi di quarters balai polis ni tak ramai lah keluarga yang tinggal. Ada lebih kurang tingkat 4, tingkat 2. Begitulah, tak ramai. Jadi si Ismail ni, dia ada adik, iaitu si Ali dengan ada satu lagi adik perempuannya, Zulaika. Tapi adiknya yang Zulaika ni meninggal dunia sebab demam panas. Jadi ayahnya polis. Selalu siapa tahulah kerja polis ni memang agak sibuk dan selalu OT, selalu kerja malam. Okey. Jadi kadang-kadang selalu lewat pulang malam. Kadang-kadang dia tidak nampak pun ayah dia. Pulang malam, pagi sudah kerja. Begitulah kerja anak polis ni lah. Jadi yang tidak tidur mak dia sialah. Mak dia sentiasa tunggu ayahnya pulang. Dijadikan cerita satu hari, mak dia macam sakit, pucat semacam, dan berkelakuan pelik. Jadi si Ismail ni macam yang risau lah. Dia cakap, kenapa mak aku ni macam makin hari makin pelik, pucat, macam yang sakit lah.
dan kadang-kadang malam seperti bercakap sendirian. Jadi si Ismail dia bawa adiknya si Ali ni, cakap, "Li," dia cakap kan, "malam ni apa kata kita tengok apa mak buat kalau malam." Boleh juga. Adik ini pun mau ikut sajalah kan. Jadi si Ismail ni, untuk pengetahuan anda, dia baru habis SPM lah. Jadi dia tunggu panggilan lah, panggilan untuk sambung belajar. Jadi malam tu diorang dah tidur. Walaupun mak suruh tidur, tidurlah kamu. Tapi si Ismail dan si Ali tidak tidur. Diorang tunggu. Diorang mau tengok apa maknya buat. Jadi mak dia tengok TV seperti biasa sampailah pukul 12 malam. Mak dia off TV. Tapi masih lagi di ruang tamu. So, diorang tidak rasa pelik apa-apalah. Dan mak dia off lampu dan duduk seorang-seorang di ruang tamu bersendirian. Tiba-tiba mak dia seperti bercakap dengan seseorang. So si Ismail dan si Ali ni macam yang confused. Mak bercakap dengan siapa? Ayah belum pulang. Jadi diorang cuba intai. Diorang intai secara senyap, tengok. Dan bila mereka lihat, di tangan maknya ada satu anak patung macam baby lah, yang mak dia pegang. Diorang tengok, patung siapa mak pegang tu kan? Nampak tak Ali? Nampak. Dan bila orang perhati, patung tu adalah patung bekas arwah adik mereka yang sudah meninggal dunia. Dan seingat mereka, patung tu sudah didermakan oleh ayahnya kepada orang lain. Jadi kenapa patung tu masih ada dengan mak dia? Dan mak dia macam belai-belai lah patung tu. Oh anakku, dia cakap. Diorang pun yang macam, seramnya. Kenapa mak kita begini pula kan, dia cakap kan. Jangan cakap kuat-kuat, nanti mak sedar, dia cakap kan. Kemudian bunyi barang di dapur macam jatuh, tang gitu kan. Kemudian maknya berdiri dan mereka pura-pura tidur. Jadi mak dia masuk bilik, cek, diorang tidur. Kemudian maknya pergi ke dapur. Jadi diorang risau, kenapa maknya begitu kan. Kemudian maknya sekali lagi pergi ruang tamu, sambil sisir anak patung tu dan sambil bawa bercakap. Diorang sudah yang, alamak, mak kita ni macam bukan manusia sudah ni kan. Kemudian mak dia menyanyi. Lagu apa tu ya? Lagu Tiga Kupang, saku penuh padi, 6 ekor burung masuk dalam kuali. Lagu tu lah, sambil menyisir. Dan lagu tu adalah lagu kegemaran adik mereka, arwah adik mereka. So mereka macam seriau lah, macam yang, aduh, kenapa mak kita begini? Telepon ayah. Jadi mereka cuba hubungi ayah mereka, tapi masuk voicemail. Tapi diorang beritahu lah, ya pulang ayah, kecemasan ayah, mak kita, mak macam kena rasuk hantu, dia cakap. Jadi kemudian mereka telefon lagi jiran mereka, ya, Pakcik Sabri. Pun begitu juga voicemail, tapi diorang beritahu juga, Pakcik Sabri tolong datang rumah, mak sakit, kecemasan. Jadi si Ismail dan si Ali mau mengambil keputusan untuk lari keluar dari rumah tu dan pergi ke rumah jiran mereka untuk beritahu yang mak dia tengah sakit. Jadi kebetulan mak dia tu pergi ke dapur. Jadi apalagi si Ismail dan si Ali ni lari keluar menuju ke pintu. Tapi belum sempat dorang mau keluar pintu berkunci, guys. Alamak. Cakap, mana kunci? Tiba-tiba maknya sudah berada di belakang. Kamu nak ke mana ni? Durang sudah macam blur dengan, alamak. Maknya dengan anak patung. Mak, dia cakap kan, mak kenapa ni mak? Kenapa mak pegang anak patung tu? Itu kan patung arwah adik. Dia cakap, adik kau masih hidup lah. Guys, terang ketakutan mak. Adiknya si Ali ni, mak kenapa mak begini mak? Mak, pergi masuk, mak suruh tidur kan. Nanti adik kau bangun, dia cakap. Diorang sudah risau, menangis sudah. Pergi masuk, mak dia cakap. Jangan bising, nanti adik kau bangun. Diorang tak tahu sudah mau buat macam mana. Mau lari, pagar berkunci, ya. Jadi diorang pun masuk semula ke bilik. Tiba-tiba dengar suara ayahnya. Abang, adik, maknya, abah dah pulang ni. Terus si Ismail dengan si Ali lari pergi ke pintu bagi tahu. Ayah, mak ni rasuk hantu.
Astaghfirullahalazim dengar. Ayah dia cakap, buka pintu cepat, buka pintu cepat. Diorang pun buka mangga pintu. Dan ayah cakap, kenapa ni maknya? Mana ada, dia cakap, kan aku okey saja ni, dia cakap kan. Anak kita ni yang pandai-pandai buat cerita. Rupa-rupanya ayahnya memang tahu yang mak dia tu sebenarnya sakit. Dan ayah dia cakap, anak kita Zulaikha tu sudah meninggal. Sudah-sudahlah tu, dia cakap. Tapi makin marah mak dia, meracau seperti orang kerasukan. Ya, ayah dia suruh pegang si Ismail dan Cik Ali ni. Dan tidak lama kemudian Pakcik Sabri, jiran rumah mereka, datang dan cuba merukiahkan, tenangkan. Dan Pakcik Sabri tu bagi tahu, kau kena bawa pulang isteri kau ni untuk berubat di kampung ni. Sebab semakin lama semakin teruk sakit isteri kau ni. Jadi ayah dia bersetuju untuk bawa mak si Ismail ni dan Cik Ali ni untuk berubat di kampung. Dan itu satu pengalaman yang seram bagi si Ismail dan Cik Ali kerana mak dia sakit. Sakit, mungkin kesan daripada kehilangan arwah adik mereka. Baiklah guys, kisah seram kali ni dikongsikan oleh saudari Melissa. Okey, saudari Melissa ni dia tinggal di sebuah kampung dan dia berjiran dengan makcik dia, kakak mak dia. Dan makcik dia ni suka hantar makanan, sarapan pagi, kadang-kadang makan malam. Rajinlah makcik dia ni hantar makanan ke rumah si Melissa. Jadi si Melissa ni sangat seronok lah bila makcik dia ni hantar makanan. Okey. Dan kadang-kadang sarapan pagi dia hantar kuih jemput-jemput. Tapi yang peliknya, ayah dia tidak makan makanan yang diberi oleh makciknya tu. Jadi dia macam pelik lah, kenapa ayahnya tidak pernah makan kan yang pemberian makciknya ni. Jadi dia rasa macam yang tidak sopan lah kan. Kau tidak makan pemberian daripada jiran rumah kan, lebih-lebih lagi itu adalah kakak iparnya sendiri. Jadi si Melissa ni macam ambillah sedikit kuih jemput-jemput tu dan bagi ayah dia. Ayah, makan ayah. Makanlah sikit ayah. Tapi ayah dia cakap, tak nak lah, ayah kenyang. Jadi si Melissa ni confused dan hairan kenapa ayahnya tidak makan sedikit pun makanan yang diberikan oleh makcik dia. Sampailah satu masa, makcik dia ni berpindah rumah. Berpindah rumah di kawasan kira macam jauh daripada rumah mereka lah. Jadi kebetulan mak dia tidak ada di rumah lah, dan ayah dia hanya seorang-seorang di luar rumah. Jadi si Melissa ni tanpa berselindung dia terus terang tanya dengan ayah dia. Dia cakap, "Pak," dia cakap kan, "mau tanya sama Pak dengar. Aku serius nih Pak dengar, bukan main-main. Kenapa dengar kan? Bapak tak pernah makan sedikit pun makanan makcik," dia cakap kan. Kemudian ayah dia tersenyum lah. Dia cakap, kau perasan juga dengar, rupanya ayah tak makan. Perasan ya, dia cakap kan. Saya pelik dengar saat dari makcik lama tinggalkan satu makanan pun ayah tak pernah rasa pun. Kemudian ayah cerita, begini dengar. Dulu dengar ayah kerja bengkel. Dan bengkel tu berdepan dengan rumah atuk dan nenek kau dulu. Dan ayah selalu nampak mak kau lah, macam mak kau tu masa tu macam berada dalam satu masalah yang besar. Mak kau tu macam dalam keadaan terkena sihir. Jadi ayah ni tahulah sedikit macam mana perubatan tradisional lah apa semua kan. Jadi ayah berjaya merawat ibumu. Jadi setelah ibumu sembuh, ayah pun melamarlah ibumu terus untuk berkahwin. Lepas tu apa kaitannya pula dengan makcik? Dia cakap, untuk pengetahuan kau, makcik kau ni dan keluarga atuk nenek kau ni sering mengamalkan ilmu sihir. Terkejutlah si Melissa. Betul kan ya? Betul, dia cakap. Makanan yang makcik kau hantar tu semuanya makanan yang telah disihir.
Si Melissa ni, betul ke ayah cakap ni? Biar betul ya, kalau ayah salah cakap ni kira macam fitnah kan. Sebab itulah ayah tidak pernah makan. Cuba kau perhati dia cakap, makcik kau tu. Pernah tak kau nampak pakcik kau, Pak Long lah, macam suami kepada makcik itu. Pernah tak kau nampak pakcik kau tu pernah marah-marah makcik kau tu? Tak pernah sebenarnya. Apa makcik suruh semua dia ikut. Dia cakap kan, sebab pakcik kau tu sudah terkena nasi kangkang. So makanan yang diberikan kepada kita tu semuanya makanan yang telah disihir. Mereka tidak senang dengan perkahwinan antara ayah dengan mak kau. Sebab mak kau sudah tidak amalkan, sudah kata orang amalan-amalan sihir-sihir ni. Jadi ilmu-ilmu yang sihir yang telah diamalkan dulu sudah tidak ada. Jadi mak kau sudah sihat dan tidak sudah ikut apa amalan-amalan keluarga sebelah mak kau tu. Jadi makcik kau ni jealous lah ya, kerana berjaya mengubah ibu kau supaya menjadi seorang yang tidak mengamalkan ilmu sihir. Bilang ayahnya memang agak susah jugalah. Fahamlah sudah. Tapi tidak habis di situ. Makcik dia masih lagi menghantar sihir dengan keluarga si Melissa. Sehingga satu hari tiba-tiba mak si Melissa ni meracau seperti kesakitan. Dan perut mak si Melissa ni dia macam busung. Tahu busung? Dia macam yang kembung tu. Tiba-tiba ya. Jadi mak dia kesakitan yang amat-amat kesakitan. Jadi ayah dia tahu memang makcik dia tu yang menghantar sihir. Jadi oleh kerana bapa si Melissa ni agak marah betul-betul, dia cakap, okey, kau bermain kasar. Jadi biar kita balas apa yang makcik kau buat. Dan biar benda ni menjadi pengajaran kepada makcik kau. Ayahnya rawat mak dia sampai sembuh dan ayahnya mengamalkan bacaan surah Yasin selama 40 hari. Itu yang saya dengar ceritanya lah ya, 40 hari. Dan selama 40 hari konsisten ayahnya baca, sihir tu kembali semula kepada makcik si Melissa tu. Dan guys, makcik si Melissa tu seperti orang terbakar guys. Kepanasan berteriak 24 jam. Ya, hingga heboh satu kampung tentang makciknya ni. Hingga nenek dia, mak mertuanya lah, datang ke rumah dan bagi tahu bapaknya, tolong tarik balik sihir kau. Kemudian ayah dia cakap, siapa yang sihir? Aku tidak ada sihir. Tanya kau punya anak tu, kenapa dia mau sihir kami? Kalau dia masih lagi mengamalkan sihir, aku tidak akan tarik apa yang aku buat. Nenek dia pun sedar lah, mak mertua dia pun, nenek si Melissa tu sedar yang memang anak dia tu menghantar sihir dengan keluarga si Melissa. Jadi oleh kerana tidak tahan dan kesiankan makcik dia, nenek dia merayu agar sihir tu ditarik. Dan makcik si Melissa bertaubat tidak akan menghantar sihir lagi. Dan terlepas itu ayah si Melissa itu tarik balik ya, doa-doa supaya makciknya tu kembali sembuh. Dan selepas tu makcik dia kembali sembuh dan dia beri amaran terakhir, jangan buat lagi. Kalau tidak, mungkin akan lebih teruk daripada itu.